mula kelas kita ni dalam YouTube. Okay. So dia ada kat YouTube, tengok dekat YouTube dia. Okay, kita tengok ancaman komunis di negara kita. Ancaman komunis di negara kita. Okay, sebelum tu kita kena tengok dulu gerakan komunis di peringkat antarabangsa. Gerakan komunis di peringkat antarabangsa. Jadi, berdasarkan gerakan komunis antarabangsa ni, kita dapat lihat komunis ini bukan hanya ada di China dan juga di Malaysia, di tanah Melayu. Tapi juga ada di tempat lain juga. Ada di tempat lain. Sekejap, ramai yang baru masuk. Okey, korang nampak video cikgu lag tak? Nampak video cikgu lag tak? Cikgu punya video tu. Okey tak? Ada lag-lag tak? Okey. Okey alright. Okey. Okey, so kita lihat perkembangan komunis di negara luar yang melibatkan negara kita juga. Okey, sekejap, cikgu suka menconteng. Sekejap. Okey, kita tengok 6.2. Okey, ancaman komunis negara kita. Okey, jadi komunis ni dia bukan hanya ada di tanah Melayu dan Cina saja. Kita bila sebut komunis ni kita ingat Cina kan, betul tak? Bila kita sebut komunis ni kita ingat negara Cina. Tapi kamu jangan salah faham, komunis ini bukan hanya ada di Cina. Komunis ada di banyak tempat. Antaranya di mana? Rusia contoh. Komunis yang besar, antara negara komunis yang besar bersama dengan Cina. Jadi mereka bukanlah sebuah komunis ni bukan hanya kepada satu negara, tetapi ada banyak negara lain lagi. Ada banyak lagi negara lain yang ada komunis ni. So janganlah ingat bila komunis je, dekat China. Bukan. Kita tengok contoh dia. Persidangan komunis di Calcutta, India. Tengok, dekat India pun ada komunis. Dekat India pun ada komunis. Bukannya dekat ni je. Dekat sini pun ada komunis juga. Jadi, dan ada juga persidangan Kongres Belia Asia. Persidangan Kongres Belia Asia. Jadi dalam kongres ini kita dapat lihat selain daripada persidangan dekat Calcutta tadi, ada juga ada orang buat satu lagi persidangan Kongres Belia Asia yang melibatkan banyak melibatkan golongan-golongan belia lah. Banyak melibatkan golongan-golongan belia. Jadi persidangan Parti Komunis India juga diadakan pada bulan Mac 1948. Jadi kita lihat India pun ada parti komunis juga. Nampak? So dekat komunis bukan hanya ada dekat satu negara saja. Tapi boleh dikatakan di beberapa negara ada komunis ni. Okey. Jadi seruan dia adalah untuk memperhebatkan dan memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis. Okey, jadi mereka nak lagi agresif. Dalam persidangan antarabangsa ini mereka memperjuangkan untuk menentang imperialis dengan lebih agresif. Okey. Dan kita tengok penjawatan kuasa eksekutif pusat Parti Komunis Malaya, okey, telah melancarkan perjuangan bersenjata. Okey. Mereka telah melancarkan perjuangan bersenjata. Sebab itulah mereka keluar daripada hutan, mereka gunakan senjata untuk buat kacau. Sebab mereka nak menubuhkan sebuah republik tanah Melayu. Itulah yang mereka nak tubuhkan. Okey, sebuah republik tanah Melayu. Jadi British telah mengisytiharkan darurat. Disebabkan apabila komunis itu tidak percaya dikawal oleh British, British tak boleh nak mengawal secara keseluruhan komunis, menyebabkan apa yang terjadi, menyebabkan PKM ini menyebabkan kerajaan pada waktu itu boleh dilihat sebagai gagal. Okey, kerajaan pada waktu itu dilihat sebagai sebuah kerajaan yang gagal. Kerana PKM pada waktu itu mereka berjaya untuk melumpuhkan ekonomi, berjaya untuk melumpuh dan memusnahkan infrastruktur. Okey, dan juga berjaya untuk mengancam nyawa rakyat. Jadi pada waktu itu kita lihat nyawa rakyat pada ketika itu di hujung tanduk. Terutama sekali bagi orang Melayu. Okey, terutama sekali bagi orang Melayu. Sebab apa? Komunis memang sangat benci kepada siapa? Mereka tak benci orang Melayu, cuma mereka
Sebab pada waktu itu, semasa zaman Jepun dulu, orang Melayu yang paling banyak menyokong Jepun. Orang Melayu ni sebab ramai yang orang Melayu ni ramai sokong Jepun. Dan dalam komunis ni pula, kebanyakannya adalah orang Cina. Yang kita tahu bahawa Cina dan Jepun ni memang bergaduh. Jadi, apabila Jepun dah tak ada, masa itulah digunakan oleh komunis untuk balas dendam. Terutama sekali kepada orang Melayu yang menyokong Jepun. Inilah masa untuk balas dendam. Okey, jadi kita lihat pengisytiharan darurat pada 16 pada 16 Jun 1948, komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Okey, ada tak yang pernah pergi Sungai Siput? Ada tak yang pernah pergi Sungai Siput, Perak ataupun kampung dekat Sungai Siput ke? Ada tak? Tak ada yang pernah pergi Sungai Siput atau berkampung dekat Sungai Siput. Okey. Dekat Sungai Siput ni dulu ada ladang tau, ladang getah milik orang Eropah. Okey. Jadi Sir Edward Gen, seorang pesuruhjaya tinggi British, telah mengisytiharkan darurat. Tetapi ada beberapa perkara yang menarik untuk kita lihat. Antaranya apa? Sebelum pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah ini, sudah ada orang Melayu yang mati dibunuh. Tetapi bagi British, perkara itu perkara biasa. Mereka tidak menganggap itu adalah perkara yang berat. Mereka tidak menganggap perkara itu adalah perkara yang serius. Jadi mereka buat tak tahu je. Sampailah apabila orang mereka mati, barulah mereka rasa kes ni serius. Selagi orang tak mati, selagi orang barat tak mati, orang Eropah tak mati, selagi itulah dia tak tahu buat apa-apa. Dia biar je. Okay. Jadi Sir Edward Gen tadi, selepas dia tengok ada 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah mati, barulah dia nak ambil tindakan, barulah dia nak isytiharkan darurat. Jadi undang-undang darurat ni dilaksanakan di kawasan tertentu di Perak dan Johor. Okey, di Perak tu di Sungai Siput dan juga di beberapa kawasan yang lain. Johor pun sama, di Muar, Kulai dan juga Plentong. Okey, di Muar, Kulai dan Plentong. Jadi pada 17 Jun 1948, undang-undang darurat di seluruh Perak dan Johor diperkenalkan. Okey, undang-undang darurat di seluruh Perak dan Johor diperkenalkan. Dan keesokan harinya, pada 18 Jun, dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu. Okey, darurat diisytiharkan di seluruh tanah Melayu. Kita sekarang ni kita berada dalam tempoh darurat, betul tak? Dari start daripada Januari itu sampai Ogos. Kalau ikutkan apa yang berita semalam, sampai 1 Ogos kan malam. Okey. Dan kita rasa darurat ni macam lama, tapi sebenarnya tidak. Darurat yang paling lama yang Malaysia pernah ada ialah darurat komunis yang ini. Selama 12 tahun. Darurat ni berlangsung selama 12 tahun. Sangat lama. Inilah darurat sepanjang negara kita yang paling lama sekali. Okey, kita lihat apakah tindakan komunis. Okey, yang pertama, komunis telah melumpuhkan ekonomi. Okey, komunis telah melumpuhkan ekonomi. So, apa yang berlaku? Mereka telah mengebom, memusnahkan dan menyerang Lombong, Bidimah dan juga ladang getah. Tapi diorang ni memang jahat gila. Apa yang diorang buat? Tahu tak? Pokok getah tu dirosakkan. Ada tak yang pernah menoreh getah kat sini? Ada tak yang pernah menoreh getah? Ataupun mungkin mak ayah ada pokok getah ke kampung ke kan, pernah tengok orang menoreh getah. Pernah tak tengok pokok getah? Pernah tak tengok pokok getah yang diorang toring tu? Ke tak pernah juga? Tak pernah? Maksudnya korang ni orang bandar lah ni. Pokok getah ni, kalau kita nak toreh dia untuk dapatkan susu getah tu, Azam pernah Pernah menoreh getah Azam? Ke pernah tengok pokok getah dan orang menoreh getah? Okey, pernah tengok. Okey, tak apa. Yang penting pernah tengok. Sebab apa? Pokok getah ni, kalau korang tengok kan, pokok getah ni, kita kena toreh dia ikut line dia tau. Kena ikut betul dia punya tu. Korang bukannya main belasah je toreh ikut mana suka tau. Jangan. Kalau korang buat benda tu, mau kena pelangkung dekat orang. Pelangkung tu apa? Pelangkung tu kena pukul lah. Pokok getah ni bukan suka hati korang punya nak takik-takik, tahu tak takik tu apa?
Aduh. Takik ni, ini bahasa Melayu tau, tapi mungkin korang tak pernah dengar lah. Takik ni, biasanya kalau kalau biasa korang masuk hutan, biasanya kita akan menakik pokok tau, sebagai tanda yang kita pernah lalu kat kawasan tu. Kita guna parang, kita bukan potong tau, kita ketuk pakai parang kita tu dekat dekat batang pokok. Itu macam kalau kita masuk hutan, biasa kita akan bagi tanda lah yang kita pernah lalu tempat tu. Tapi biasanya kalau kita masuk hutan, biasanya kita akan, biasa tu kadang-kadang kita main letak je parang kita kat pokok tu, kita letak kat pokok tu. Kita takik pokok tu. Kalau pokok getah, jangan sesekali buat macam tu. Bila kamu buat macam tu, kamu akan merosakkan susu getah. Okay, susu getah akan keluar ikut suka hati orang ni nanti. Lepas tu nanti dah membazir susu getah. Susu pokok getah ni, dia macam ni. Bayangkan ini adalah pokok getah. Biasanya, kita nak toreh getah ni, kita akan buat line macam ni tau, sampai belakang lah. Dia bermula daripada atas tau, saya lupa. Atas ke bawah lah. Tak silap cikgu daripada atas. Kita akan start daripada atas. Okey, teknik ni adalah teknik yang kita panggil sebagai teknik ikan hearing. Jadi orang British lah perkenalkan teknik ikan hearing. Ada juga yang buat macam ni. Ada yang buat macam ni tau. Yang ni yang ikan hearing tak silap cikgu tu. Tulang ikan hearing. Teknik tulang ikan hearing. So nanti dia akan buat satu line kat sini, lepas tu sini ada mangkuk getah. Kalau macam ni biasanya dia punya tu, mangkuk getah dia tengoklah kalau dia buat kat sini tak, kalau tak atas ni tak sini. Okay. Ini contoh antara teknik-teknik yang digunakan oleh penoreh getah. Okay, jadi mereka akan toreh line by line. Mereka bukannya main takik di semua tempat ni, tidak. Okay, jadi apa yang komunis buat pada waktu tu, tahu tak ada apa? Dia rosakkan pokok getah ni tau. Dia rosakkan pokok getah ni. Diorang takik sana, takik sini, takik sana, habis. Getah buang macam tu, dia rosak pokok getah. So nak elok balik, susah sekejap nak elok balik. Jadi masa tu, orang yang penoreh getah dia tak dapat nak ambil getah sebab dah rosak pokok getah dia. Okay. Jadi antara 1948 sampai 1956, komunis telah menyerang 80 lombong biji timah di Perak, Negeri Sembilan dan Selangor. Banyak yang telah dimusnahkan dan mereka telah merosakkan pokok getah, hilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Berapa kilang-kilang yang ada kebanyakannya telah diserang, telah dibom, ditembak, dibakar, macam-macam lagi. Dan mereka telah membunuh pekerja-pekerja ladang. Nampak tak macam mana teruknya tu. Sebab itulah kita sangat benci dengan Hello, boleh dengar tak? Boleh. Hello, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh cikgu. Boleh Tadi cikgu live tadi? Okey, cikgu rasa cikgu kena tutup video cikgu. Sebab mungkin video tu yang buat lagi live, dia tarik banyak sikit. Dia jadi macam slow sikit, cikgu tak pasti kenapa. Sekejap cikgu tutup wifi sekejap. Sekejap Hello? Okey, dengar suara cikgu clear tak? Clear. Clear Okey dah.
Okey. Okey, sambung balik. Tadi last perkataan yang korang dengar cikgu explain tadi apa benda? Apa benda perkataan last je korang dengar cikgu cakap tadi? Sebelum lagging tadi. Apa perkataan yang terakhir korang dengar disebutkan tadi? Membunuh pekerja. Okey, thank you. Okey, jadi mereka telah membunuh pekerja dan ramai yang diorang bunuh. Jadi komunis ni dia telah mengancam keselamatan rakyat. Okey, dia telah mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, mencolek, merampas, membakar harta benda, membunuh penduduk. Cuba kamu tengok bersepah dia punya kekejaman. Jadi kamu nak sokong komunis? Lepas apa yang dia buat dekat datuk dan nenek kita dulu. Okey. Jadi pada 5 Julai 1949, komunis telah mencampakkan bom tangan di Siom Circus Kampar. Yang ini adalah satu tindakan yang paling kejam sekali. Mereka mencampakkan bom tangan di Siom Circus Kampar. Okey, ada satu lagi kekejaman komunis. Kamu tahu tak apa yang terjadi? Ada satu panggung wayang, mungkin kamu pernah dengar cerita ni. Ada satu panggung wayang, cikgu lupa dah nama dia apa. Masa tu ada satu movie tengah tayang, tiba-tiba keluar dekat skrin masa tu, bahasa Cina. Keluar dekat skrin masa tu bahasa Cina, tulisan Cina, suruh orang Cina keluar daripada situ. Masalahnya dekat dalam tu ada orang Melayu. Orang Melayu ni blur. Apa yang dia tulis tu? Tiba-tiba orang keluar. Tiba-tiba orang Cina keluar. Jadi orang Melayu ni terpinga-pinga, confused. Tak tahu apa yang terjadi kat situ. So apa yang berlaku? Apabila orang Cina dah keluar, tahu tak apa yang jadi? Orang datang, komunis datang dan menembak bom semua sekali. Orang Melayu dekat dalam tu. Ada yang dikelar, dipancung. Orang Melayu dekat dalam tu. Habis mati semua. Dan last sekali dibakar panggung wayang tu. Kamu lihat berapa kejam ni komunis. Jepun yang kejam tu pun tak buat sampai tahap macam tu. British yang kejam pun tak buat sampai tahap macam tu. Diorang ni memang gila betul diorang ni. Gila darah betul. Okey, selain daripada itu, komunis juga merosakkan infrastruktur. Dia mensabotaj kemudahan asas, sistem pengangkutan dan perhubungan, kemudahan telefon, telegraf, paip air, semua dihancurkan. Semua tau, boleh katakan A sampai Z semua dia musnahkan. Nampak tak macam mana geram, marah gila orang pada waktu itu. Dan bukan orang Melayu je, orang Cina, orang India masa tu marah gila. Mereka telah mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Mereka alihkan landasan kereta api. Bayangkan kereta api nak lalu, dialihkan landasan tu. Tak terbalik kereta api tu. Nampak ada tahap macam mana diorang ni. Lepas tu, kalau ada kereta yang lalu lalang dekat jalan raya, mereka akan tembak dan bakar kereta tu. Kalau lah cikgu pada zaman tu, cikgu rasa memang cikgu tak tahulah dekat mana perasaan marah tu. Bukan marah apa. Tak tenang hidup. Tak tenang. Semua benda dia kacau. Dan mereka menyerang pekerja awam. Bayangkan orang yang pergi repair pipe tu dia pergi bunuh. Orang yang pergi repair pipe tu dia pergi bunuh. Ramai yang mati. Orang yang buat jalan dia bunuh. Orang yang pasang sistem telegraf telefon dia bunuh. Orang yang pergi betulkan landasan kereta api dia bunuh. Dia tembak kat sini. Masa ni memang orang tanah Melayu masa ni memang dalam keadaan yang sangat tertekan. Tak boleh nak buat apa. Jadi punca kenapa diorang buat semua tu, selain daripada dendam, ialah mereka nak orang tanah Melayu nampak bahawa kerajaan British ni gagal. Dan dia nak ambil alih kerajaan dan membentuk sebuah republik. Semata-mata untuk itu saja. Dia bunuh orang tak siapa-siapa dia bunuh. Dia rosakkan ekonomi apa semua. Habis. Mereka menyerang pasukan keselamatan dan balai polis. Bayangkan balai polis pun kena attack. Okey. Pernah tak tengok cerita Bukit Kepong? Pernah tak tengok cerita Bukit Kepong? Cerita Bukit Kepong adalah berkaitan dengan komunis yang menyerang balai polis.
Okay, cikgu nak tunjuk scene apa tu? Bukit Kepong sikit lah. Kita ambil semangat daripada Bukit Kepong sikit lah. Sekejap. Harap line okey lah. Sekejap Okay, mari kita tengok video lah. Petang-petang ni kalau dengar dia cakap dia bosan pula kan. Yang berlaku pada 23 Februari 1950 senjata yang kejadian Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada Cikgu nak tanya, korang boleh nampak boleh ni tak, apa tu? Boleh video tu bergerak tak? Tadi video tu bergerak tak? Ni cikgu buat tidak? Tak bergerak? Bergerak. Gerak, okey. Sambung balik. 23 Februari 1950 antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 hingga 1963. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong di Bukit Kepong. Balai polis yang diperbuat daripada kayu ini terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar, Johor. Kejadian ini bermula sebelum subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila ke balai polis. Ia berakhir dengan tragik di mana penyerang membunuh hampir kesemua pegawai polis yang bertugas di situ. Balai Polis Bukit Kepong terletak di selekoh Sungai Muar, sebuah perkampungan kecil yang terpencil dengan sekitar 20 buah rumah dan kedai. Menjelang awal 1950, ia merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu, balai polis itu diketuai oleh Ketua Polis Balai KPB Sarjan Ray Dempsey yang pernah berkhidmat di Palestin. Tetapi ketika serangan ke atas balai polis tersebut, beliau telah lama ditukarkan dan jawatannya diambil alih oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah. Selain itu, terdapat pelatun campuran 15 anggota polis tugas am dan konstabel polis marin pimpinan Sarjan Jamil sendiri. Ketika itu, pasukan ini turut diperkukuhkan oleh 3 konstabel polis khas dan 4 polis tambahan bagi tugas mengawal dan lain-lain. 13 isteri dan anak-anak anggota tinggal di bilik kelamin di sebelah belakang balai. Sistem perhubungan yang sukar adalah sebab utama penempatan pasukan polis marin di situ, malah pengangkutan utama ke Bukit Kepong adalah dengan menaiki bot menyusuri Sungai Muar. Menurut saksi kejadian, terdapat sekitar 180 orang pengganas komunis daripada Kompani Bebas keempat yang menyerang. Serangan tersebut diketuai oleh Muhammad Indra, seorang komunis Melayu yang memimpin 2 pelatun komunis Melayu. Menurut rancangan asal, Muhammad Indra dimaklumkan bahawa serangan itu hanya sebagai amaran sahaja. Bagaimanapun, serangan yang turut disertai Komisar Goh Pentun itu bertukar menjadi tragedi buruk. Pihak komunis telah mengepung balai polis dengan separuh di bahagian hadapan, bakinya mengelilingi balai polis tersebut. Pertempuran bermula sekitar 4:15 pagi apabila mata-mata Jaafar bin Hassan mencabar dan menembak mati seorang pengganas komunis yang sedang memotong kawat berduri balai tersebut. Pihak komunis kemudiannya menyerang dari segenap sudut, terutamanya dari bahagian hadapan. Mereka berharap serangan ini mengejutkan pihak polis, tetapi kini berhadapan dengan tentangan hebat anggota-anggota polis terutamanya daripada 2 kedudukan berankan yang terletak di dalam kubu di bawah bilik kawalan. Sesungguhnya dengan kekuatan anggota yang sedikit, pihak polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah enggan menyerah.
Walaupun berkali-kali diseru oleh komunis agar mereka menyerah, satu persatu anggota gugur apabila pertempuran berterusan dan 2 orang isteri polis yang bertahan turut serta berjuang apabila mendapati suami mereka terkorban semasa pertempuran. Sekitar jam 5 pagi, pasukan polis bantuan berserta sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjata rifle dan shotgun digerakkan dari kampung Jawa di bawah pimpinan Penghulu Ali bin Mustafa. Di dalam perjalanan hendak memberi bantuan, mereka diserang hendap oleh komunis yang ditugaskan untuk menghalang sebarang bantuan dari luar dan beberapa orang kampung serta pihak komunis juga turut terkorban dalam pertempuran di kawasan itu. Pada ketika itu juga, kedua-dua kedudukan Brangan turut dimusnahkan oleh komunis. Sekitar jam 7 pagi, pihak komunis telah menawan Maryam Ibrahim, iaitu isteri kepada mata-mata Muhammad Jaafar. Dikabarkan ketua kumpulan komunis Mat Indra memaksa Maryam merayu agar polis menyerah diri, tetapi tidak diendahkan oleh Jamil sendiri. Ketika itu juga Fatimah Ya'ba dan anaknya Hasan turut ditawan dan dipaksa menyeru pihak polis menyerah. Mereka yang bertahan enggan membuat demikian dan terus berjuang habis-habisan. Apabila mereka enggan menyerah, Maryam dicederakan dan Fatimah dibunuh. Suami Fatimah, mata-mata Abu Bakar Daud yang bertugas sebagai pemandu bot di Sungai Muar, turut berjuang menentang pihak komunis sehingga cedera setelah ditembak di dada dan tangan ketika mempertahankan botnya. Dalam detik terakhir pertempuran hebat itu, komunis membakar berek kelamin dan balai polis. 2 wanita dan anak-anak mereka terbakar hangus dalam berek kelamin. Pada ketika itu, hanya 3 orang anggota polis dan seorang pengawal kampung yang masih hidup. Mereka meluru keluar dari balai yang terbakar dan merempuh kedudukan komunis, membunuh sekurang-kurangnya 3 dari kumpulan pengganas yang cuba menghalang mereka. Pihak komunis terus menembak mereka yang cuba lari daripada balai polis yang sedang terbakar itu. Ketika itu, penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke lenga untuk memberitahu pihak berkuasa mengenai serangan ini. Selepas 5 jam bertempur, pihak komunis telah berjaya menawan balai polis dan membakar balai tersebut. Mereka kemudian berundur ke dalam hutan. Meninggalkan kesan kemusnahan dan kematian, pihak komunis turut melontar mereka yang cedera dan mayat mereka yang terkorban ke dalam api. Antaranya termasuklah Hasan bin Abu Bakar, anak kepada mata-mata Abu Bakar yang dicampak hidup-hidup ke dalam api. Jumlah kematian adalah 25 orang. Mereka yang terselamat pertempuran maut itu adalah 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. Selepas kejadian, apabila pengawal kampung memasuki pekan Bukit Kepong, mereka dapat melihat kemusnahan akibat serangan kejam tersebut. Penghulu Ali Mustafa telah mengambil alih pentadbiran pos luar tersebut sehingga diganti oleh pasukan polis dari Muar dan Lenga. Pertempuran Bukit Kepong dianggap sebagai kekalahan tragik yang bagaimanapun mengukuhkan lagi semangat kerajaan dan penduduk untuk memerangi pengganas komunis. Sepasukan kecil berjuang menentang pasukan yang jauh lebih besar meningkat semangat dan moral dalam perjuangan menentang komunis. Sekian sahaja peristiwa Bukit Kepong. Okey, ada rasa sedih tak? Ada yang menangis ke? Ada yang rasa sedih ke, menangis ke? Okey, itu cerita pasal, itu bukan filem Bukit Kepong tapi yang dalam video tadi yang kebanyakan dia adalah scene-scene daripada cerita Bukit Kepong itu adalah scene-scene daripada cerita Bukit Kepong. Tidak, saya rasa ada satu video lagi tak? Ada satu video lagi yang saya nak tunjuk kepada kamu. Sekejap Sekejap
Okay, ini masa mereka mengintip mereka mengintip Balai Polis Bukit Kepong. Sekejap. Yang ni masa dia berperang tu. Pertempuran Bukit Kepong tu bukannya ni dia lama Bayangkan dia orang berperang pakai baju biasa tau. Sebab masa dia orang tengah tidur bopuk ni. Kena serang. Okay, rasa cukup ada kot. Okay, so apa yang korang faham tentang video tadi? Apa yang korang faham tentang video tadi? Apa yang kamu dapat daripada video tadi? Ada dapat apa-apa tak daripada video tadi? Ataupun kamu tak faham apa-apa tentang video tadi? Ada yang kamu faham tak daripada video tadi? Ataupun kamu tak faham langsung video apa yang ditunjukkan tadi? Biasa menjaga keselamatan pada waktu malam. Bolehlah. Sebab itu dikira macam sebagai satu tugas kita dapat pengorbanan pihak polis. Pengorbanan pihak polis dalam mempertahankan negara. Ya, betul. Semangat perjuangan negara. Betul. Itu apa yang kita dapat lihat. Dan yang lebih penting sekali, cuma dalam cerita tu dia tak tunjuk banyak lah. Dia tak tunjuk banyak. Berkaitan dengan macam mana kalau kamu tengok balik semula dalam cerita tu. Masalah utama dalam cerita tu ialah apabila berlaku pengkhianatan. Okey, apabila berlaku pengkhianatan. Jadi dalam cerita tu fokus dia adalah kepada pengkhianatan tu. Macam mana mereka khianat. Macam mana mereka khianat terhadap penduduk kampung mereka sendiri. Sebab yang khianat tu adalah penduduk kampung mereka sendiri. Yang khianat tu adalah penduduk kampung mereka sendiri. Yang memberikan maklumat dan juga memberikan info kepada pihak komunis. Jadi kita dapat lihat dalam tu sebenarnya lebih kepada cerita pengkhianatan. Lebih kepada cerita pengkhianatan dalam cerita tersebut. Okey. Kita sambung balik tadi. Okey, boleh nampak tak yang cikgu share? Boleh. Boleh Okey, good. Okey. Okey, tu dah habis dah tindakan komunis tadi So kita dapat lihatlah macam mana kejam ni komunis Okey, kita lihat usaha menangani ancaman komunis. Usaha menangani ancaman komunis ni sebenarnya agak berat. Okey, agak berat sebab
panjang. Agak panjang dia punya cerita, agak panjang. Jadi dia bukan satu benda yang maknanya bukan satu cara je. Kerajaan menggunakan pelbagai cara. Kerajaan menggunakan pelbagai cara untuk menentang komunis. Okey, cara yang pertama ialah melalui penguasaan undang-undang darurat. Okey, yang ini seperti yang telah kita bincangkan sebelum ni, penghalang undang-undang darurat. Okey. Jadi dalam penguasaan undang-undang darurat ni, mereka akan menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dengan komunis. Okey, mereka akan menahan sesiapa sahaja yang didapati terlibat dengan komunis. Jadi kalau kamu didapati terlibat dengan komunis, mereka akan tahan kamu. Okey, mereka akan tangkap kamu. Okey. Kemudian mereka akan kerajaan pada waktu itu, pihak berkuasa akan mengenakan hukuman yang berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Jadi kalau kamu didapati membantu komunis, kamu akan diberikan hukuman yang berat. Kamu akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Hukuman yang sangat berat. Okey. Kemudian mereka akan mengetatkan undang-undang senjata api. Maksudnya kamu tidak boleh senang lenang mendapatkan lesen ataupun mendapatkan mendapatkan senjata api. Bukan senang-senang kamu nak dapat senjata api. Okey, bukan senang untuk kamu dapatkan senjata api. Jadi dia kata hukuman mati bagi sesiapa sahaja yang membawa, cikgu typo, nanti kamu betulkan lah. Nanti cikgu hantar notan. Membawa senjata api dan bahan letupan. Sesiapa sahaja yang didapati membawa bahan letupan dan juga yang disyaki membawa bahan letupan dan senjata api akan dihukum. Hukuman mati tu tau. Bagi hukuman mati tu. Tak adalah bagi hukuman-hukuman yang biasa-biasa ni. Dia bagi hukuman mati tu, settle. Sebab yelah kalau kamu bawa bom, untuk apa kamu bawa bom? Kalau kamu nak bawa bom, untuk apa? So baik dia bunuh je terus. So dah tahulah yang kamu ni mesti ahli ataupun ejen komunis. Kamu ni mesti ahli ataupun ejen komunis. So lebih baik mereka bunuh je kamu. Okey, kemudian mereka juga, kerajaan juga akan menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, dan juga membuat perintah berkurung, tidak boleh keluar rumah. Proses pemindahan di kampung baru, pindah di kampung baru, pindah kampung baru dan memindah dan menempatkan penduduk di kawasan yang baru. Memindahkan dan menempatkan penduduk di kawasan yang baru. Kemudian mereka juga mengharamkan PKM dan parti-parti radikal. Antaranya AWAS, PETA, PERAM, PKMM. Nanti korang tengoklah dia punya apa ni. AWAS tu Angkatan Wanita Sedar, PETA cikgu lupa. PERAM, Pergerakan, saya ingat lah. PKMM, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Malaya. PKMM. Jadi mereka ini adalah pertubuhan persatuan yang radikal. Selain daripada itu, kerajaan juga menangkap pemimpin radikal seperti Ahmad Mustamam, Ishaq Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan juga Khadijah Siddiq. Perempuan pun ada tau, Khadijah Siddiq. Perempuan pun ada, iaitu Khadijah Siddiq. Maknanya kamu jangan ingat komunis tu lelaki je. Perempuan pun ada. Yang kedua, pemerkasaan pasukan polis dan keselamatan. Yang ni yang paling panjang sekali sebenarnya. Dan yang ni lah yang paling lama sekali bila cikgu nak buat nota tu. Panjang tau yang ni, bapak panjang. Sebab dia nak cerita detail, dia nak cerita satu-satu. Jadi agak panjang lah sebenarnya yang bab yang bahagian ni. Jadi masa cikgu buat pun boleh tahan nak panjang dia. Lama lah nak siapkan yang ni. Bab 4 ni antara yang lama dan panjang yang cikgu buat. Kita lihat pemerkasaan pasukan keselamatan. Polis kita tengok
pihak kerajaan telah menguatkan lagi pasukan polis. So apa dia? Antaranya ditubuhkan cawangan khas, special branch. Sampai sekarang masih ada. Special branch sampai sekarang masih ada. Apa lagi? Special constable. Okay, special constable. Lagi, polis hutan, polis wanita, senoi prak. Senoi prak ni adalah tentera tentera orang asli. Ialah tentera orang asli. Ialah tentera orang asli. Okey, lepas tu ada auxiliary police, AP. Ada auxiliary police. Okey. Okey, tentera juga ditubuhkan pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers. Sarawak Rangers masa ni dah ada kan. Diorang tubuhkan Sarawak Rangers. Okey, selain daripada itu sukarelawan juga ada. Yang mereka tubuhkan ialah Home Guard. Yang mereka tubuhkan ialah Home Guard. Okey, kita lihat pasukan polis. Okey, kita lihat pasukan polis. Cawangan khas. Cawangan khas ni merupakan satu badan perisikan. Okey, merupakan badan perisikan. Merupakan satu badan perisikan. Yang mana macam unit spy lah, yang sampai sekarang masih ada. Cawangan khas masih ada. Kalau kamu berjaya dapat masuk badan perisikan, best lah. Kawan cikgu ada seorang, dia berjaya masuk dalam cawangan khas. Dalam unit risikan. So dalam unit risikan ni tugas dia senang je. Tugas dia pergi cari maklumat. Pergi merisik, pergi cari maklumat. Pergi merisik dan juga pergi cari maklumat. Okay. Next. Special Constable. Satu lagi badan iaitu Special Constable. Okay, dalam Special Constable ni, yang ditubuhkan ialah rancangan BRICS. Ditubuhkan melalui rancangan BRICS. Pada waktu itu rancangan BRICS telah diperkenalkan. Okey, jadi apa yang berlaku pada waktu itu? Okey. Jadi 24 orang Special Constable telah dilatih dan dihantar untuk mengawal ladang dan juga lombong. Okey, telah dihantar untuk mengawal ladang dan juga untuk mengawal lombong. Okey. Untuk mengawal ladang dan juga untuk mengawal lombong. Jadi Special Constable ni menjadi barisan hadapan untuk menentang komunis. Menjadi barisan hadapan untuk menentang komunis. Okey. Seterusnya, polis hutan. Okey. Okey, ditubuhkan polis hutan ni pada awalnya ditubuhkan adalah, nama unit ni adalah Flying Squad. Squad terbang. Okey. Ataupun dipanggil sebagai Jungle Squad. Kemudian ditukar lagi kepada Jungle Companies. Jadi pada 1953 dia tukar lagi kepada Police Field Force ataupun PFF. Okey. Dan pada 1958, kalau 1958 pasukan polis hutan pada 1958 dinamakan pasukan polis hutan yang baru. Okey. Yang baru. Kemudian mereka memburu komunis, membuat rondaan dan juga membawa bekalan senjata dan juga bekalan makanan kepada pihak-pihak pihak-pihak yang macam perang-perang ni lah, tentera-tentera kita yang tengah berperang tu, diorang kan tak ada makanan, tak ada senjata, tak ada peluru. So, polis hutan ni lah yang tolong. Okey. Kemudian, polis wanita ditubuhkan pada Ogos 1955. So, antara yang menjadi yang pertama ialah Barbara Arwenwood, pegawai polis wanita yang pertama. Okey. Dipertanggungjawabkan untuk melatih dan menyusun pasukan polis wanita. Nama dia Barbara Arwenwood, pegawai polis wanita yang pertama. Okey. Kemudian kita tengok Senoi Prak. Okey, Senoi Prak. Senoi Prak ni apa benda pula? Senoi Prak ni macam tadi cikgu cakap lah, dia adalah tentera komunis. Dia adalah tentera komunis.
Tentera komunis pula, tentera orang asli, maafkan cikgu. Tentera orang asli untuk menentang komunis. Baru betul ayat cikgu. Untuk menentang komunis. Okey, seterusnya. Senoi Perak tadi, tugas dia adalah untuk mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Okey, kenapa mereka menggunakan, kenapa kerajaan meminta bantuan daripada orang asli? Sebab orang asli ni antara yang orang asli ni antara orang yang pakar dalam hutan. Dia mestilah tahu tentang hutan dia sendiri kan. Tambah pula, diorang ni memang duduk dekat dalam hutan. Jadi, ni pada waktu itulah, sekarang ni orang asli dah ramai dah duduk kat bandar. Ni pada waktu itu. Okay. Jadi orang asli ni lebih macam ni, mereka lebih tahulah, mereka lebih tahu tentang apa yang berlaku dekat dalam hutan. Selok-belok dalam hutan semuanya mereka tahu. Okay. Selok-belok dalam hutan semuanya mereka tahu. Okay, kemudian mereka ni dikenali sebagai the silent killers. Hebat tak hebat mereka ni dikenali sebagai the silent killers. Jangan main-main dengan mereka punya ni dikenali sebagai the silent killers. Hebat mereka ni, hebat mereka ni. Okay. Seterusnya, yang terakhir, cikgu akan stop sampai sini dulu sebab panjang tau sebenarnya. Panjang lagi kat bawah ni. Kalau kita nak habis hari ni, cikgu takut kamu pening. Cikgu takut kamu pening pula, nanti banyak sangat yang kamu info yang kamu dapat hari ni. Okey. Auxiliary Police ni ditubuhkan pada ditubuhkan awal lagi lah. Pada Disember 1948, jumlah Auxiliary Police ni adalah sebanyak 17,000 anggota. So sangat ramai. Okey. Dan mereka tugas mereka adalah untuk mempertahankan bandar dan kampung. So sebenarnya Auxiliary Police ni sebenarnya adalah polis simpanan sebenarnya. Dia macam polis simpanan. Dia lebih kurang macam polis simpanan je sebenarnya. Bukanlah polis, pasukan polis yang macam special branch atau bukan. Dia polis simpanan je. Dia untuk membantu polis je. Untuk membantu polis melawan komunis. Untuk membantu melawan komunis. Okey, jadi pada 1956, anggota FP, Auxiliary Police, telah dijadikan sebagai Police Volunteer Reserve, PVR. Okey, dikenali sebagai PVR yang baru punya. Okey, so kalau kita tengok kesemua ini adalah di bawah bidang kuasa ataupun di bawah bidang tugas polis. Okey, di bawah bidang tugas polis. Polis yang jaga, polis yang kontrol semua. Okey, polis yang kontrol semua. Jadi itulah yang kita dapat lihat kekuatan kerajaan pada itu, dan kita dapat lihat kerajaan memang bersungguh-sungguh untuk menentang komunis, untuk melawan dengan komunis. Memang kerajaan pada waktu itu bersungguh-sungguh, habis sebaik mungkin mereka gunakan segala keringat yang ada, segala sumber yang ada untuk menentang komunis. Memang kau-kau diorang guna. Itu baru polis tau, kita tak masuk lagi tentera. Tentera ada lagi kat bawah, cikgu tak boleh nak teruskan sebab cikgu takut nanti akan terbabas pula nanti, nanti dah terlewat pula, dah nak habiskan. Okay, so kita akan stop dekat situ dulu, nanti kita akan sambung lagi. Okay, so terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Nanti cikgu akan upload di YouTube dan kamu boleh tengok semula. Okay, bye-bye. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sama-sama.